Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan peluang, keizinan, kesempatan, panjang usia kita, panjang umur kita untuk meneruskan kehidupan perjuangan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah sama-sama kita menjadi seorang hamba yang bersyukur, seorang hamba yang sentiasa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaifalukum? Apa khabar semua? Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, mungkin Ustazah juga bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan agar sentiasa dipermudahkan urusan dan sihat, ceria dan juga gembira di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah. Okey, kita teruskan perjalanan pada hari ini dalam Study Online Pendidikan Islam bersama Ustaz Rohisham Abidin. Tapi sebelum tu, siapa yang belum lagi subscribe channel Ustaz, insya-Allah boleh subscribe dulu pelan-pelan. Dan kita akan terus dengan pelajaran ke-12, Jihad dalam Islam bagi pelajaran tingkatan 1. Dah ready? Dah bersedia? Jom kita mulakan pelajaran pada hari ini. Seperti biasa, okey, kita mulakan yang pertama. Duduk dengan tertib dan tenang, keadaan yang paling sempoi, paling tenang, paling seronok untuk kita belajar. Gitu. Siapa semangat lain macam lah kan? Okey. Dan kita mulakan dengan baca surah Al-Fatihah dan juga kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga dipermudahkan urusan pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Okey, kita terus dengan doa penerang hati. Moga-moga Allah menyucikan hati kita, menerangkan hati kita dan mempermudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pelajaran kita pada hari ini siap berada di hadapan pelajar sekalian, terutamanya buku teks. Setiap benda yang kita kongsikan pada hari ini dalam slide Ustaz, semuanya daripada buku teks. Jadi simple dan mudah kan? Buku teks, buku kerja, buku nota mungkin bersama dengan kita, pen, pensel, kertas, dan kita ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus pada pelajaran pada kali ini bidang hadis. Bidang hadis, buku teks muka surat 63 hingga 68 dalam pelajaran yang ke-12, Jihad dalam Islam tingkatan 1. Pernah dengar tentang jihad? Ustaz yakin berjaya ramai yang pernah dengar tentang jihad. Jadi kita pergi dengan lebih mendalam. Sebelum tu, jom kita mulakan dengan bacaan hadis yang mana juga dalam buku teks. Okey, insya-Allah. Dah ready? Dah sedia? Jom kita mulakan untuk bacaan hadis kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidaini qala thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillahi muttafaqun alaih. Boleh ikut sama tadi ni, insya-Allah, pelan-pelan. Kita teruskan dengan maksud, boleh? Okay, good.
Maksudnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan manakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Alhamdulillah. Kita teruskan dengan yang seterusnya, iaitu 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita bacakan dalam hadis tadi, ada 3 amalan. Apabila Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Nabi menjawab ada 3. Nabi jawab satu persatu. Jadi kita compilekan ataupun kita rumuskan 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, apabila kita buat amalan ini, Allah sangat suka dan Allah semestinya akan memberikan pembalasan ataupun ganjaran yang terbaik kepada kita. Jadi apakah amalan itu? Boleh kita buat amalan tu? Boleh. Apa dia? Yang pertama, menunaikan solat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Menunaikan solat pada waktunya. Maknanya apa? Kita melakukan solat pada waktu masuknya waktu solat tersebut. Solat apa ni? Solat fardu. Solat fardu. Subuh, solat pada waktu subuhnya. Zuhur pada waktu zuhurnya. Asar pada waktu asarnya. Dan maksud sebenar ataupun yang lebih kita faham tentang as-salatu ala waqtiha ni ialah solat di awal waktu. Solat yang mana apabila masuknya waktu dengan laungan azan, selepas habis laungan azan, maka kita melakukan solat fardu pada waktu tersebut. Itulah saat, itulah waktu, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahawa solat ialah kemuncak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiada perkara lain yang lebih besar pahalanya, lebih besar perlakuannya daripada amalan solat. Berdekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Birrul walidaini. Berbakti kepada ibu bapa. Berbakti kepada ibu bapa kemuncak hubungan sesama manusia. Solat, hubungan kita dengan Allah. Manakala hubungan dengan manusia, tingkat paling tinggi ialah berbakti kita, berbuat baik kita kepada ibu bapa kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita utamakan, kita dahulukan ayah dan ibu kita dalam segala apa urusan, dalam segala apa kepentingan. Kerana perbuatan mendahulukan ibu bapa, yakni berbakti kepada ibu bapa dan berbuat baik kepada ibu bapa, bercakap baik kepada ibu bapa, adalah satu perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya. Jadi itu perkara yang kedua, berbaktilah kita kepada ibu bapa. Manakala yang ketiga, apabila Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Nabi, apa lagi perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi jawab, berjihad. Jihadu fi sabilillahi. Berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi ketinggian agama Islam. Maknanya 3 amalan. Amalan yang ketiga yang Allah paling suka, iaitulah jihad. Jihad ni maknanya apa? Mengorbankan, mendahulukan ataupun memberikan sepenuh apa yang kita ada, terutamanya nyawa kita, harta kita, semata-mata untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam
dalam buku teks itu disebutkan jihad merupakan amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat sentiasa terpelihara. Jadi maka inilah 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, solat pada waktunya. Yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini, pada tajuk ini, kita nak berbicara tentang yang keberapa? 1, 2, 3, pandai. Yang ketiga, iaitu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita pergi kepada yang kedua, iaitu pengertian jihad dan keutamaannya. Apa yang dimaksudkan dengan jihad? Kita biasa dengar jihad, kita kena pergi berjihad, kita kena pergi berjuang. Jadi kita nak tahu maksud jihad sebenar ni apa dia. Nah, ini sebagaimana huluan. Ketika umat Islam ditindas atau negara diserang oleh musuh, menjadi fardu ain. Fardu ain ni apa? Kewajipan kepada kita, setiap orang Muslim ini, untuk mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Bukan sekadar harta, kita pertahankan negara kita, bahkan dengan jiwa raga, nyawa kita, tubuh badan kita, kekuatan kita. Kita kena berada di hadapan untuk menjaga tanah air, kedaulatan negara kita. Fardu ain, wajib ke atas kita. Jadi kita pergi kepada maksud. Apakah yang dimaksudkan dengan jihad dari sudut bahasa dan istilah? Kita ambil di sudut bahasa istilah. Kita mulakan dengan bahasa, iaitu mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud jihad iaitu mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala di sudut istilah, menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan ajaran Islam dan mempertahankannya. Menggunakan seluruh kemampuan yang ada. Kita mampu di sudut kesihatan, di sudut kewangan, di sudut kata-kata, mungkin kita boleh berhujah. Kita boleh memberikan kata-kata semangat kepada para pejuang. Mungkin waktu tu kita menggunakan keseluruhan apa yang ada pada diri kita untuk menegakkan agama Allah, agama Islam, dan mempertahankannya. Itu dipanggil jihad. Okey. Kemudian kita tengok sikit dalam suasana aman. Okey, tadi dan tadi ni, bila kita diserang oleh musuh, maka menjadi fardu ain kepada kita, menjadi kewajipan kepada kita untuk mempertahankan negara dan juga tanah air kita. Manakala dalam suasana aman, menjadi fardu kifayah. Menjadi fardu, kewajipan yang dituntut kita ni. Jika orang lain mempertahankan negara, kita terlepas. Akan tapi kita, walaupun mungkin kita tak dapat nak melakukannya, akan tapi kita juga mengambil tanggungjawab tersebut untuk menjaga keamanan. Okey, fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan atau pemberontakan. Mungkin di kalangan para penonton, abang-abang, kakak-kakak yang ada cita-cita sebagai seorang barisan hadapan, pertahanan negara, tentera, polis, maritim, immigration, contoh kan, custom, itu antara pertahanan negara lah tu. Jadi itu antara tugas ataupun kerja yang boleh dikatakan sebagai sebahagian daripada jihad. Apabila musuh menyerang negara, maka mereka inilah yang akan berada di hadapan bomba dan sebagainya kan. Jadi itu antara maksudnya fardu kifayah. Jadi kalau mereka kerja sebagai seorang yang mempertahankan negara, kita buat kita punya tanggungjawab yang lain. Okey. Seterusnya kita tengok pada kelebihan berjihad. Jadi kita tengok maksud kan. Sekarang kita tengok pada kelebihan berjihad. Ada 2, 4, 6, 7 kelebihan berjihad. Ada berapa? 7 kelebihan berjihad. Yang pertama, diampunkan dosa semestinya. Apabila kita niat kerana Allah Ta'ala, kita mengorbankan segalanya, harta, nyawa kita, kemampuan kita, tenaga kita, kesihatan kita korbankan segalanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, Allah akan ampunkan dosa kita. Nak tak nak, semestinya kita nak.
Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sayang, Allah akan kasih kepada orang yang berkorban di jalannya. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Masya Allah, cukup beruntung orang yang mempunyai peluang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana akan diampunkan dosa, dapat rahmat kasih sayang Allah dan diberikan ganjaran berlipat kali ganda. Masya-Allah, itu yang kita nak. Dan dianugerahkan dengan mati syahid jika hatinya ikhlas kerana Allah Taala, berjuang kerana Allah Taala. Matinya kemungkinan waktu dia berjuang, waktu dia berjihad itu dia mati, meninggal dunia, maka insya-Allah matinya tidak sia-sia, matinya mati syahid. Allahu Akbar. Impian setiap orang. Okey, yang seterusnya, mendapat nikmat di alam barzakh, di alam kubur. Mendapat nikmat kesenangan, dimasukkan ke syurga bersama para nabi, dan juga mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan berjihad. Bukan sekadar kita berjihad, sebenarnya kita nak cerita bukan sekadar kita berjihad dengan mengangkat senapang, senjata, mengangkat pedang dan sebagainya. Bukan sekadar itu saja. Bahkan jihad yang mungkin sekarang negara kita aman tenteram, dan kita nak sebut juga jihad yang boleh kita buat ialah jihad melawan hawa nafsu kita, melawan kehendak, melawan melawan orang kata rasa untuk melakukan sesuatu yang Allah murka. Juga memerlukan jihad, memerlukan pengorbanan untuk kita korbankan, melawan nafsu kita. Okey, seterusnya sikit tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimatihi bi an yudkhilahu al-jannata aw yarji'ahu ila maskanihi allazi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimatin. Muttafaqun alaih, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi sesiapa yang berjihad di jalannya. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk berjuang di jalannya dan menegakkan kalimahnya, sebab bahawa dia akan memasukkan ke dalam syurga. Orang yang berjuang keluar daripada rumah, berjihad fi sabilillah, dia nak menegakkan kalimah Allah dan dia nak memperjuangkan agama Allah, maka Allah akan tulis baginya, Allah akan menempatkannya dalam syurga jika dia mati ataupun dia meninggal di jalan Allah tersebut. Atau Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya ke rumah. Allah akan, waktu tu dia pada ketika itu orang yang berjihad keluar medan perang terutamanya, dapat kembali dalam keadaan yang selamat balik ke rumahnya. Dia akan bawa bersama pahala ataupun harta rampasan perang yang dipanggil ghanimah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok pada jenis-jenis jihad. Okey, jihad juga ada beberapa jenis, iaitu ada dua jenis. Jihad ada dua jenis. Okey, jihad untuk kita sekarang ni lah, iaitu jihad pada ilmu dan jihad pada ekonomi. Abang-abang, kakak-kakak, kita sekarang dalam keadaan yang aman tenteram, aman damai di negara kita. Namun begitu juga kita perlu untuk melalui proses jihad, yang mana kita perlu untuk berada pada dua keadaan jihad, iaitu jihad ilmu dan jihad ekonomi. Apa yang dikatakan dengan jihad ilmu, abang kakak, iaitulah kita perlu belajar bersungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh juga dipanggil jihad. Kita nak datang sekolah juga adalah memerlukan jihad, melawan sifat malas, masuk dalam kelas, dengar cikgu mengajar, ngantuk, kena juga jihad, lawan rasa mengantuk tu, jihad. Niat ikhlas untuk beramal berbakti kepada umat Islam, menguasai berbagai bidang ilmu. Kita tengoklah sebagai contohnya sekolah tokoh-tokoh ilmuwan Islam ini, Masya Allah, terlalu besar sumbangannya kepada umat Islam. Jadi
dalam ilmu juga dipanggil jihad. Kita datang sekolah, kita menimba ilmu, kita mengamalkan ilmu juga memerlukan jihad. Kemudian jihad ekonomi, iaitu kita mesti berusaha untuk menguasai sistem ekonomi dan bukan hanya menjadi pengguna. Kita kena jadi toke dalam bahasanya. Dalam bahasa ekonomi kan, jadi toke, pelopor kepada ekonomi umat Islam. Umat Islam perlu kaya, umat Islam perlu berharta untuk sama-sama membantu orang yang lebih memerlukan. Jadi sama-sama melalui zakat, melalui sedekah dan sebagainya. Okey, ini jenis jihad. Ada berapa jenis? 2 jenis. Cantik. Kita teruskan dengan kunci ilmu sikit. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i. Riwayat At-Tirmizi. Terjemahan, maksudnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniaga yang benar dan amanah bersama-sama dengan para nabi, orang benar dan para syuhada. Maknanya orang yang meniaga, orang yang buat bisnes, orang yang kaya, orang Islam yang kaya, yang benar dan amanah, mereka akan ditempatkan, mereka akan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Itu dipanggil jihad. Jihad dalam ekonomi. Bila dia benar, dia tidak tipu dalam timbangannya, dia tidak menindas orang dan sentiasa amanah dalam perniagaannya, maka Allah akan tempatkannya ataupun Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik kepadanya dengan menempatkannya bersama dengan Nabi, orang yang benar dan para syuhada. Okey, dan terakhir pengajaran hadis abang-abang kakak, bila kita belajar tentang hadis yang mana Nabi sebutkan perkara yang Allah paling suka, iaitulah antaranya jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita dapat? Yang pertama, kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat yang cemerlang dunia akhirat. Nak dapat cemerlang dunia, kita kena dapat satu lagi akhirat kita cemerlang. Kita bukan dapat cemerlang dunia saja, tapi yang kita nak adalah cemerlang akhirat. Caranya macam mana? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. 3 petua, 3 cara Nabi cerita dekat kita tadi ni nak dapat cemerlang dunia akhirat. Melakukan yang pertama, solat pada waktunya, buat baik pada mak ayah dan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah amalan ini, insya-Allah kita akan tergolong dalam golongan yang Allah sayang dan Allah suka kepada kita. Umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya supaya umat yang menjadi umat yang beradab. Jangan duk main ikut suka ya, semayang pun ikut suka. Nak semayang, tak semayang, dia tak mau semayang, dia tak mau semayang. Tak boleh. Solat benda wajib, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Jadi dia sebenarnya bukan sekadar solat pada waktunya ni, nak mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk beradab. Adab dengan waktu solat tu. Masuk waktu solat, kita solat pada waktunya. Jangan buat ikut suka. Yang pertama. Yang kedua, berdisiplin. Jangan disiplin ni maknanya kita ikut waktu. Ada masanya, ada waktunya. Utamanya waktu solat, kita kena disiplin dan sentiasa menghargai masa. Jangan duk buang masa, jangan duk membazir masa. Terutamanya waktu solat, jangan duk lewat-lewatkan solat, kerana antara amalan yang dilarang oleh Nabi antaranya iaitu melewat-lewatkan solat. Dan yang ketiga, setiap Islam, setiap Muslim wajib berbakti kepada ibu bapa. Mesti berbakti kepada ibu bapa. Mak ayah kita masih ada, abang kakak, maka kita ambillah peluang tersebut untuk berbakti kepada mereka, untuk mendapatkan apa? Redha Allah Subhanahu Wa Taala dan bahagia hidup kita. Nak dapatkan bahagia hidup kita, nak dapat redha Allah, kita bahagiakan mak ayah, kita minta redha daripada mak ayah. Redhanya Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada redhanya ibu bapa. Jadi kita nak dapatkan redha Allah, kita dapatkan dulu redha ayah ibu kita, insya-Allah kita akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir subversif. Subversif ni anasir jahat lah, anasir yang agresif, anasir yang orang kata boleh menghancurkan negara.
agar negara aman damai. Sama-sama ambil tanggungjawab untuk pertahankan negara. Kalau kita sebagai seorang doktor, kita gunakan tanggungjawab kita sebagai seorang doktor untuk pertahankan negara. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang polis, sebagai seorang tentera dan sebagainya. Pelajar, kita juga sebenarnya berperanan untuk mempertahankan negara walaupun kita seorang pelajar. Okey. Dan yang kelima, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan. Mana yang lebih utama kita buat, yang mana yang tidak mendatangkan pahala ataupun yang sia-sia, yang tidak baik untuk kita tinggalkan, supaya dapat memberikan kesan yang maksimum. Jadi yang utamanya pada tadi ni, yang Nabi sebut 3 tadi ni, yang pertama solat, yang kedua bakti pada mak ayah, dan ketiga jihad kita. Utamanya kita buatlah yang tu, insya-Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Pelajaran 12, jihad dalam Islam tingkatan 1. Macam abang kakak tingkatan 1 kita okey, insya-Allah kan. Moga-moga beroleh manfaat dan kebaikan bersama. Dan Ustaz doakan agar pembelajaran abang kakak untuk seterusnya juga dipermudahkan dan diberikan kebaikan kita dunia dan akhirat. Jadi sebelum Ustaz tangguhkan, sebelum Ustaz akhiri perkongsian kita pada kali ini, terima kasih banyak-banyak. Ustaz nak ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kesudian abang-abang kakak-kakak untuk bersama-sama dengan Ustaz secara maya pada kali ini. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Macam dalam TV pula kan. Dalam perkongsian seterusnya, insya-Allah. Minta ampun ada kekurangan kesilapan. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu datang pada kelemahan diri Ustaz sendiri. Wallahu taala a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.